Pemuka kata, mada ditutur, salam dihulur. Jalinan ukhuwah sesama kita, jauh dan dekat bukanlah pengukur. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Haslin binti Muhammad Hassan, moderator untuk podcast pada siri kali ini. Okay, so pada siri kali ini kita bawakan tetamu jemputan bagi menyampaikan perkongsian beliau tentang kemahiran berkomunikasi bagi seseorang yang introvert. Okey, kemahiran ini memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan seharian, terutamanya apabila kita menjalankan tugas di universiti maupun di pejabat. Kemahiran ini penting bagi seseorang tu untuk berkomunikasi dan berhubung dengan orang lain melalui interaksi. Namun begitu, melalui interaksi yang macam mana, cara yang bagaimana. Oleh itu, perkongsian pada hari ini akan memberikan pencerahan lebih kepada tajuk podcast pada hari ini. Okay. Tanpa membuang masa lagi, saya menjemput tetamu jemputan kita, Muhammad Naufal bin Mak Jais, bagi menyampaikan perkongsian beliau mengenai kemahiran berkomunikasi pada hari ini. Seterusnya dipersilakan. Okey, terima kasih Cik Haslin. So untuk podcast hari ni, walaupun ada sejarah tersendiri podcast kita buat ni, tapi saya nak ingatkan balik kita punya tajuk sharing hari ni pasal kemahiran berkomunikasi untuk seorang introvert. So sebelum tu, basically kita tahu communication ni sebenarnya penting dalam kehidupan kita, betul tak? Betul. Kita berkomunikasi semua. So rasa communication tu apa maksud dia sebenarnya? Komunikasi kita bercakap, kita berborak macam sekarang berborak. Betul. Communication tu kita berborak dengan orang, kita berbual, kita bertukar maklumat. And then sebenarnya communication ni juga kita nakkan tindak balas daripada orang yang kita berkomunicate tu. Betul tak? So bila kita communicate dengan orang lain, kalau orang tu dia tak bagi apa-apa, tak respon. Haslin rasa apa? Berbual dengan orang yang tak bagi respon. Rasa macam aku salah cakap ke? Macam dia tak cakap aku ke? Macam tu pun nanti makin buat communication tu jadi awkward semua kan. So daripada situ juga kita boleh kenal personality orang masa kita communicate dengan orang. So sebenarnya masa kita communicate dengan orang, kemahiran berkomunikasi dengan orang lain ni pun kita kena tahu jenis-jenis personality orang. Sebab tu kita nak sharing tentang cara untuk seorang introvert berkomunikasi kan. So macam mana nak kenal personality orang tu? Haslin rasa personality saya ni apa? Senang nak kenal, senang nak berborak lah. Senang nak berborak. Tak ada nampak macam introvert sangat pun. Betul. Maybe lah. Maybe lah. Sebab kalau berdasarkan kajian, banyak jenis personality daripada researcher yang buat lah. Antaranya macam kita berbual hari ni pasal introvert dengan extrovert. And then kalau introvert ni secara umumnya orang yang tak terlalu bergaul dengan orang lain secara umumnya, tapi kita akan teruskan lagi dengan pengkhususan dia. And then extrovert ni lagi mudah bergaul dengan orang lain, betul tak? And then kita ada tengah-tengah personality yang jenis tengah-tengah, iaitu ambivert. Ingat lagi ambivert apa? Ambivert tu dia tengah-tengah antara introvert dan extrovert. So maksudnya dia sometimes dia kadang-kadang boleh jadi introvert, kadang-kadang dia boleh jadi extrovert. Kan? Betul. So personality ni dapat nama ni semua sebab dah ada researcher buat kajian lah. So personality ni merujuk kepada cara tingkah laku, pemikiran dan emosi yang menentukan ciri-ciri unik seseorang. So macam-macam cara kita nak kenal personality orang. Cuma salah satu benda yang basic dan benda yang memang kita akan buat setiap hari, iaitu dengan kita communicate kan. So and then kemahiran berkomunikasi ni pun ada dua jenis. Yang pertama, macam kita tengah buat sekarang ni, saya berbual dengan Haslin, saya berbual dengan kru-kru podcast kita. Kita berbual, kita borak-borak sebelum podcast ni pun, itu dikira kemahiran berkomunikasi interpersonal. Interpersonal. Maksudnya kita berbual dengan orang lain lah. So bila kita berbual dengan orang lain, tak kisahlah, contoh baru-baru bangun tidur.
Tak kisah jenis introvert ke, extrovert ke, ambivert ke, kita bangun nampak roommate kita tegur. Good morning kalau rajin lah. Rajin lah. Tengok jenis personality. Tengok mood. Tengok mood. Betul, tengok mood saya. So, kadang-kadang dekat tandas baru nak tegur. Dah makan ke belum? Apa plan hari ni? And then, kalau selain daripada kita bercakap dengan orang, kemahiran berkomunikasi yang kedua, kita ada intrapersonal. Rasa apa maksud intrapersonal tu? Cuba teka sikit, Haslin. Intrapersonal. Kalau first kita bercakap dengan orang lain kan. So, lagi satu intrapersonal ni kita bercakap dengan siapa? Diri sendiri lah. Betul. So, intrapersonal ni kemahiran kita bercakap dengan diri sendiri. Penting tak Haslin rasa bercakap dengan diri sendiri ni? Penting. Kan kalau kita marah kan, kita cakap dengan seseorang kan, takkan kita lepas ke orang pula. Betul, sebab tak semua benda kita akan cerita dengan orang kan. Tak semua benda kita akan communicate dengan orang. So, ada benda-benda yang terlalu personal atau sometimes benda-benda yang kita memang nak simpan untuk diri kita sendiri, kita akan communicate dengan diri kita. So, kemahiran ni pun penting untuk setiap orang. Sama ada kemahiran interpersonal dengan kemahiran intrapersonal. And then biasanya kemahiran intrapersonal, kemahiran kita bercakap dengan diri sendiri ni, bila kita, macam Haslin cakap tadi lah, kita bercakap tentang, kita nak luahkan perasaan diri sendiri dengan diri kita je. Kadang-kadang kita tengok cermin, cakap kita, ni aku nak buat betul-betul, ada presentation. Betul, ada presentation, ada assignment. Nak buat betul-betul. Ataupun nak exam. Sehari sebelum dah mimpi dah. Sampai termimpi dia punya bercakap dengan diri sendiri tu. Saya masuk mimpi dah. Itu maksudnya memang betul-betul nak buat yang terbaik lah tu. And then and sometimes juga kemahiran intrapersonal kita bercakap dengan diri sendiri ni bila kita meluahkan perasaan. Tak kisahlah kita tengah marah ke kan. Macam ada kes tu, dia marah, orang tu minta rakam, suruh tinggi-tinggikan sikit kamera ke. Adalah. Kes baru juga sebenarnya, cuma tak apa lah. Baru berlaku. Tapi so maksudnya kena meluahkan perasaan dengan diri sendiri. Kita kena at least lepaskan lah. Walaupun betul. kita tak lepaskan online, at least kita lepaskan untuk diri sendiri lah. Betul. So benda ni yang penting dia tak boleh pendam. Okay. And then seterusnya kita ada, apa maksud introvert secara mendalamnya? Introvert ni sebenarnya satu personality yang merujuk kepada perasaan dalaman dan bukannya daripada sumber luaran. Kalau perasan, orang yang introvert ni, dia banyak meluangkan masa secara sendirian. Tapi apa beza introvert ni dengan pemalu? Beza. Good question. Kalau pemalu, dia tak semestinya introvert sebab biasanya dia malu untuk mulakan perbualan. Tapi bila dia tak terlalu ambil masa lah untuk biasa dengan orang lain lah. Macam tu. Tapi kalau introvert, biasanya dia memang personality dia macam tu. And then, walaupun kita dah kenal lama, memang cara dia sama. So, bila kita berbual dengan dia, dia akan tak terlalu rapat dengan kita ke. Tak tahu kita macam nak cakap lah. Betul, still ada rasa awkward. Tapi, macam ada cara-cara teknik dia untuk kita mulakan perbualan. Untuk after this punya conversation lah. Tapi seterusnya, orang introvert ni, dia selalu charge diri dia masa dia keseorangan. Macam mana tu? Biasa dia buat apa untuk recharge diri dia sendiri? Biasanya, Haslin rasa biasa dia buat apa? So, saya dengar Haslin introvert orangnya, betul ke? Saya introvert, tapi ikut keadaan. Contoh kalau macam suasana tu macam buatkan saya rasa nak bercakap, saya bercakap. Cuma macam ikutlah orang sekeliling. Kira macam saya kalau saya nak recharge diri saya, kalau saya penat sangat untuk communicate dengan orang, saya rasa saya akan
keluar daripada situ kejap and then try pergi me time ke, pergi cari barang seorang-seorang. Macam tu lah lebih kurang saya recharge diri saya sendiri. So, saya setuju juga dengan Haslin sebab saya nak kata saya introvert pun tak, saya nak kata saya extrovert pun tak. Saya rasa saya ambivert lah. Cuma ambivert lah, konon lah. Cuma saya biasanya kalau dalam conversation ke apa-apa kan, saya akan tengok situation lah. Contoh macam ada orang yang boleh lead conversation, so saya akan diam je lah, saya biar, saya dengar. So bila saya rasa saya nak masuk dalam conversation tu, saya akan try. Cuma saya tak cakap banyak lah. And biasanya benda ni dalam bila ramai orang lah. So saya akan diam. Cuma kalau orangnya tak ramai, ataupun saya boleh lead conversation dengan orang yang tak berapa ramai, so saya rasa saya akan cuba try. So saya tak pasti itu introvert ke extrovert. So ambivert lah. Ambivert lah, saya rasa ambivert kan. And then biasanya kalau Haslin perasan, atau Haslin rasa Haslin ni pendengar yang baik tak? Saya boleh mendengar tapi saya tak boleh react. So saya lebih prefer mendengar daripada untuk macam bagi nasihat kan. Biasa orang luahkan perasaan, dia nak nasihat, dia nak comfort kan. Tapi saya tak boleh nak bagi comfort yang macam takut nanti dia macam, aku tak expect kau cakap macam ni, kau patutnya support aku. Macam tu. Saya tak gerti nak macam nak bagi seorang tu advice yang baik untuk dia, yang macam dia nak dengar advice tu tapi saya tak boleh bagi advice yang dia nak. Betul juga sebab macam salah satu kajian yang saya baca daripada Dr. Martin dalam buku The Introvert Advantage, dia cakap seorang introvert ni sebenarnya dia seorang observant yang baik. Sebab dia selalu mendengar. Dia kan lagi banyak mendengar daripada bercakap kan. So bila orang bercakap tu, dia akan dengar, dia akan cuba datangkan idea yang bernas. Cuma tak semestinya dia akan cakap lah. Tapi biasanya dia akan come up dengan idea yang lebih baik. And then dia akan cuba memahami orang yang conversation dengan dia, orang yang communicate dengan dia dengan sebaik mungkin. So kalau kita perasan, introvert tu sebenarnya pendengar yang baik dan seorang observer yang baik lah. Tu antara salah satu advantage introvert. And then seterusnya, ada apa-apa soalan lagi, Haslin? Kan kita tahu introvert ni dia suka sendiri, kepribadian dia kan berseorangan, privacy sendiri kan. So ada tak teknik macam saya introvert kan, saya nak mulakan perbualan dengan orang yang baru nak kenal, macam new stranger lah, macam tu lah. Ada tak? So antara cara-cara untuk introvert start communication, salah satu caranya nama dia fatigue communication. Pernah dengar fatigue communication? Pernah dengar? Tak pernah dengar kan? Jarang dengar. lah. Tapi sebenarnya fatigue communication ni benda yang kita selalu buat. Cuma dia just nak scientifickan nama lah, kasih ilmiah sikit kan. So fatigue communication ni sebenarnya small talk yang kita buat setiap hari dengan sesiapa sahaja. So contoh, macam saya bagi contoh tadi, kita bangun tidur, kita tegur roommate kita, good morning, kelas pukul apa hari ni? Ada kelas tak hari ni? Ada kelas tak? Naik apa? Ataupun kadang-kadang diam sampai masuk tandas baru tegur. Itu tak kisah. Mamai lagi, tak tahu dia cakap apa lagi. Kadang-kadang bangun pun pukul 12 gitu. Itu satu hal juga sebenarnya. Itulah. So fatigue communication tu maksudnya small talk kita buat dengan orang. Ataupun contoh kita baru kenal orang baru kan, kita nak kenal, kita tanya nama dia. Kita tanya nama tu pun dah mulakan small talk yang termasuk dalam fatigue communication. And then fatigue communication ni pun ada dua jenis. Yang pertama verbal and non-verbal. So bila ada verbal, kita mesti ada non-verbal. Okay, verbal tu macam mana? Non-verbal macam mana pula? Bila verbal, saya rasa saya dah bagi contoh. Macam kita tanya nama orang, kita tanya asal mana kan, duduk mana. Lepas tu biasanya bila kita bagi basic question ni, dia boleh kita boleh
melarutkan lagi lah dalam kita communicate dengan orang kan. Basically kalau non-verbal pula kita guna isyarat. Oh, isyarat. Tahu Macam tak mana? contoh-contoh isyarat untuk non-verbal untuk fatigue communication ni? Kita lambai? Lambai, betul? Lagi? Kita Kita lagi thumbs up kan. thumbs up. Contoh daripada jauh. Atau biasanya kalau saya biasa dalam sukan lah, tengah main sukan kan. Dia buat, biasa kalau game futsal ke, kalau saya selalu main botam kan. Botam tu apa? Oh, bola tampar. Bola tampar, VB. Sorry. So bila orang macam perform ke kan, okay, nice. Tak payah cakap tunjuk nice pun okay gitu. Walaupun kita tak rapat sangat. So kalau macam saya ada juga selalu nampak orang budak ni main kan, tapi tak pernah tegur pun lah. Sebab nampak dia macam power sangat. So kalau nak tegur macam takut kena macam malu pula kan, nampak nak ikut sangat. So bila dah 3-4 kali main, saya tunjuk, masa dia perform saya support lah gitu, tepuk tangan dia kan, tunjuk thumbs up. So dah habis game, tiba-tiba satu hari dia tanya, nama siapa? Kadang-kadang dia yang start tegur saya. So saya pun mula berbual sikit-sikit, kita buat small talk tadi. Kita mulakan dengan verbal pula. So kadang-kadang non-verbal support verbal, and verbal boleh support non-verbal juga. Kemudian kita ada 2 jenis question yang kita boleh tanya dekat orang. Kan bila kita mulakan small talk kan, kita guna verbal and non-verbal kan. And then kita bagi pula indirect question. Indirect question ni maksudnya soalan yang tak terlalu personal, tak terlalu straightforward. Supaya bila kita berbual dengan orang tu selesa nak berbual dengan kita. Sebab macam kadang-kadang orang introvert tadi kan, dia banyak mendengar kan, and dia tak terlalu nak vocalkan, voice out dia punya idea, atau tak kisahlah pasal diri dia sendiri ke. So bila kita bagi soalan yang umum atau soalan yang indirect question, biasanya easy lah untuk orang introvert ni nak cakap dengan kita. Betul. Ataupun sama ada orang introvert tu sendiri nak start small talk ni guna indirect question pun senang juga. Supaya dia tak rasa orang akan judge dia ke, kan. Macam sebab kadang-kadang banyak lah yang orang introvert ni fikir kan. Overthinking. So bila bagi indirect question, kita boleh buat situasi yang awkward tu more easy lah untuk kita ni kan bergaul. And then Mana contoh indirect question tu? Contoh indirect question, other than basic question, contoh untuk sehari kita kan, pagi-pagi kita mula pagi bangun tidur, kita good morning dulu. Habis good morning. Good morning. Saya rasa itu paling basic lah. And then kita bincang juga pasal isu semasa. Sekarang apa isu semasa? Alah, selalu main TikTok kan. Betul TikTok kan selalu banyak isu semasa. Apa current isu sekarang? Saya ni jenis orang yang mengikuti parlimen. Wah, apa tu? Sebab kata silap saya 2 hari lepas bincang pasal isu insolvency. Maksudnya jabatan ini, saya rasa jarang lah budak-budak nak dengar kan. Ya, awak je dengar. Tak, saja tengah nak buat assignment ni, saya saja tengok kan. Dia cerita pasal apa? Langkah-langkah untuk ni lah, tambah baik jabatan insolvensi negara ni. Insolvensi negara ni maksudnya bila orang bankrupt, orang bankrupt kan, dia tak bayar dia punya loan ke, tak payah pinjam loan ke. Lepas tu kan kena tarik barang semua sampai tak ada apa-apa kan, duit semua habis. So cara untuk ni lah, nak selamatkan orang yang bankrupt tu, dia takkan nak terus dia bankrupt sampai tua kan. Faham. So itulah yang saya tengok isu semasa. Tapi selain tu, biasa kalau dekat TikTok ni banyak lah macam sukan kan, sukan. Drama. Tengok drama? Ya. Drama apa tu? Korea.
Kenapa? Josh. Tak. Apa contoh drama? Saya malah nak start. Saya boleh start. Tak tengok juga ke? Malah angkat cerita. Apa ni kot Vincenzo. Tengok. Vincenzo dah kira lama dah tak viral lah Sekarang busy dah tak tengok lagi drama tu. Oh, ya. Apa sekarang? Beritahu sekarang nampak sangat tak buat assignment lagi. Kantor ya? Sekarang Dr. Romantic Kim lah. Oh, okay. Season 3 kan? Season 3. Tak sempat lagi nak start. Okay. Okay, back to our topic. So contoh, itu contoh. Itu contoh untuk kita boleh bincang isu-isu semasa atau benda-benda yang tengah viral lah. Benda-benda yang tengah berlaku trending. Antaranya kita boleh tengok dekat TikTok juga. So, itu antara indirect question yang kita boleh mulakan dengan orang lain. And then kita ada direct question. Tapi direct question ni biasa better kita jangan buat selalu lah. Sebab direct question ni kan biasanya personal question. And then tak semua orang yang selesa nak bercakap tentang personal kan. So benda ni boleh nak buat cuma ikut masa tengok keadaan lah. Betul, ikut situation. So bila kita nak mulakan small talk, kita mulakan dengan indirect. Bila kita dah selesa, kita dah dengan orang, kita teruskan dengan direct question. Okay. Direct question. Okay. Betul. And then selain daripada communication tu, Hasni rasa better cara yang terbaik untuk orang introvert berbual macam mana? Kalau daripada semua yang saya dah bagi tahu tadi lah. Kita ada fatigue communication, kita ada verbal and non-verbal, and then kita ada direct and indirect question. Bagi saya lah, saya rasa saya prefer yang indirect question. Sebab kita common things kita nak tanya orang, kita tak adalah macam terus jump into the privacy, macam terus macam tanya macam current issue, tahu tak apa current ni, benda macam ni. So dari situ lah kita boleh start kenal orang, start communicate dengan orang. So macam macam tu lah. Betul, so saya pun setuju dengan Haslin sebab benda ni saya pun pernah buat juga kan. Bila saya dapat tajuk ni untuk share, saya try dululah cara-cara ni kan. Walaupun ada orang tak perasan pun saya tengah try benda-benda ni semua. Tengah try. Social experiment ni. Social experiment. Cuma tak masuk YouTube ke? Kalau masuk nanti jadi viral nanti kan? Susah. Betul. Ada apa-apa lagi nak tambah Cik Aslin? Tak ada. Betul. Okay. Nak tanya apa-apa lagi? Tak ada soalan live ke apa? Tak ada? Tak ada lah. Okay. Saya dah standby lah live ni nak jawab weh. Standby dah? Okay. So kalau tak ada apa-apa soalan lagi, saya teruskan dengan kita punya summary lah. So tadi awak cakap yang kita ada dua teknik untuk introvert mulakan conversation dengan orang yang baru kenal. So kita ada indirect. Kita ada fatigue communication. Besar sekali fatigue communication. So fatigue communication terbagi kepada dua. Kita ada verbal and non-verbal. Okay, non-verbal tu kalau kita nak small talk. Verbal and non-verbal small talk Untuk kita start conversation. Okay, lepas tu kita ada indirect dengan direct question. So basically kita prefer guna indirect question untuk cakap dengan orang yang kita tak kenal pun langsung lagi. So dengan tu kita boleh continue to more further conversation dengan orang tersebut. So sebelum tu saya nak tambah sikit boleh? So macam non-verbal ni pun kita biasa buat dekat masa kita jauh lah dengan orang kan. Kita nak jerit-jerit malas pula kan. So non-verbal ni kita boleh buat dari jauh lah kan. Kita tak perasan orang tu tapi macam kenal. Macam tak macam kenal. Tambah rabun lagi. Rabun tak nampak lah. Tapi orang tu macam ada senyum kat kita. So kita lambai gitulah. And then walaupun tak pernah kenal kan, lambai je tak apa. Rupanya salah orang. Buat tak kenal terus. Confident tu. Tu satu hal. Okay. Lagi satu tahu MBTI test tak? Tak tahu. Tak tahu. Apa tu? Kalau nak
bagi scientific name sikit, dia nama dia Myers-Briggs MBTI. Apa nama dia? Sekejap saya check. Myers-Briggs Type Indicator. Apa tu? So dia Nama dah ini nampak dah. Nampak macam nampak. billion tu nama dia. Okay. Ini test untuk kita check personality kita lah. Rasa ramai tahu kot. Cuma kalau yang tak tahu tu boleh try check. Sebab dia boleh check daripada banyak segi lah. Cara kita berbual, cara kita menghadapi situasi, cara perspektif kita dalam something. So dari situ kita tahu kita ni jenis apa lah. Type of communication kita. Betul. Okay. Dah pernah buat ke apa? Apa ke? Pernah kot dulu, cuma tak ingat lah. Dia macam IN apa lah? INFJ kot. Dia ada huruf-huruf dia. Kalau introvert IN. Kalau tak silap. Kalau extrovert EN. Extrovert E depan dia lah. Gitulah. Cuma tak perlu nak terlalu percaya. Cuma kalau nak tahu, kita boleh try dulu sendiri. So itu saja. Nanti saya try ya. Okay. So dari apa yang dikongsikan tadi, saya harap semua memberi manfaat kepada semua yang mendengar pada siri podcast kami pada hari ini. Terima kasih juga kepada penonton yang setia mendengar sehingga ke hujung podcast kami pada hari ini. Terima kasih juga pada Muhammad Naufal bin Mat Jaiz atas perkongsian yang diberikan sepanjang siri podcast kita pada hari ini. Terima kasih kerana dapat meluangkan masa bersama. Okay. Itu saja. Ada yang nak tambah lagi apa? Last. Macam tahu-tahu saya nak penutup guna pantun ni. Okay. Boleh pantun eh? Pantun je. Okay. Di atas dahan burung tempua. Burung tempua ni apa? Tak tahu. Melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua. Di lain masa kita bersua lagi. Terima kasih. Bye-bye.